Baik, tadi kita dah bercerita tentang Person Under Investigation atau PUI, pesakit-pesakit yang dikesan berisiko untuk COVID-19 dikategorikan sebagai asymptomatic atau symptomatic. Jadi kali ini kita nak bercakap tentang COVID-19, pesakit tanpa gejala. Ataupun lebih dikenali sebagai asymptomatic, antara nama lain dipanggil untuk mereka ini. Yang sudah pun bersedia sekarang ini untuk bercakap berkenaan COVID-19 pesakit tanpa gejala ini iaitu Dr. Alif Adlan selaku pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hello, selamat pagi doktor. Apa khabar? Selamat pagi. Khabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah doktor. Kita hari ini membicarakan berkenaan pesakit tanpa gejala atau secara lebih saintifiknya adalah asymptomatic dalam terma perubatannya. Mungkin doktor boleh kongsikan kalau boleh kita melihat kebarangkalian bagi pesakit yang dikategorikan sebagai asymptomatic ini untuk menunjukkan hasil dapatan positif ataupun negatif kepada COVID-19 dari hasil pengalaman dan juga apa yang dilalui oleh doktor sendiri, bagaimana melihat kepada gejala asymptomatic ini doktor? Okey, menurut kajian jurnal-jurnal terkemuka antaranya New England Journal of Medicine dan juga Lancet, dua-dua jurnal ini telah mendapati bahawa jangkitan SARS-CoV pada pesakit yang tidak pernah bergejala ataupun kita panggil asymptomatic dan pada pesakit yang belum lagi mengalami gejala, mereka ini dikenali juga sebagai prasimptomatik. Oleh kerana yang tidak bergejala tidak diuji secara rutin sampailah mereka bergejala, maka berlakunya jangkitan asymptomatic dan pengesanan jangkitan prasimptomatik ini masih belum lagi difahami sepenuhnya. Baik. Jadi ada kajian di China dalam seramai 2,000 kes bahawa sebanyak 13% daripada kes jangkitan SARS-CoV ataupun COVID-19 ini disahkan positif pada golongan kanak-kanak yang tidak bergejala ini. Jadi ada juga kajian mengatakan di satu kolej kejururawatan di China juga yang bukan di China, di USA, di Washington DC, di mana kes-kes COVID di sana melalui seorang yang dijangkiti melalui seorang petugas kesihatan menunjukkan bahawa separuh daripada mereka yang menghuni kolej kejururawatan itu tidak bergejala. Dan ada juga mereka yang pra bergejala. Maksudnya mereka belum bergejala sewaktu diuji tetapi mempunyai symptoms beberapa hari kemudian. Jadi ada juga kes-kes di mana tidak bersimptom atau tidak bergejala tapi bila kita buat X-ray menunjukkan sebab ada kesan daripada jangkitan COVID-19 itu. Dan ini sampai di China ada dilaporkan sebanyak 55 kes. Jadi terdapat laporan di China juga menunjukkan bahawa jangkitan pra-gejala cenderung pada mereka yang muda dan tidak mengakibatkan jangkitan pneumonia. Jadi kita sangkakan mungkin yang golongan muda ini mampu untuk menangani penyakit COVID-19 ini tanpa mengalami sebarang gejala. Jadi mereka ini tergolong dalam golongan yang pembawa atau asymptomatic. Apa mungkin doktor boleh berikan sedikit penjelasan pesakit-pesakit asymptomatic ini adakah disebabkan oleh mutasi jin daripada virus itu sendiri? Masih banyak lagi belum diketahui. Kemungkinan untuk mutasi jin itu adalah satu perkara yang masih kita kaji kerana COVID-19 ini boleh dikategorikan kepada beberapa jin. Jadi mutasi itu adalah satu yang boleh berlaku. Seperti mana kita tahu penyakit ini baru 4 bulan lebih usianya. Jadi kita masih lagi mengkaji dari semasa ke semasa tentang bagaimana COVID-19 ini boleh berubah sepanjang waktu. Baik, doktor, kita juga melihat bagaimana dalam hal ini asymptomatic ataupun pesakit-pesakit ini adakah hanya dikesan kepada pesakit-pesakit yang tidak mempunyai underlying disease ataupun kalau mereka mempunyai underlying disease terus saja akan menunjukkan kesan-kesan simptomatik yang lebih ketara berbanding mereka yang tidak mempunyai underlying disease? Menurut laporan yang dilakukan di China, kebanyakan daripada prasimptomatik dan asymptomatik ini terdiri daripada mereka yang golongan muda yang tidak mempunyai pesakit kronik. Jadi mungkin disebabkan oleh antibodi mereka yang sudah yang bagus, yang baik, dan kebanyakan daripada mereka yang bergejala ini terdiri daripada golongan-golongan yang mungkin yang lebih berusia dan juga mempunyai penyakit kronik, dan mereka ini cenderung untuk mendapat komplikasi pada masa yang akan datang.
Pada doktor sendiri, doktor melihat KKM melaksanakan satu pengasingan terutamanya di MIPS untuk mereka yang bergejala ringan dan juga mereka yang tidak bergejala iaitu asymptomatic ini. Bagaimana doktor melihat tindakan yang diambil oleh KKM ini boleh membantu sekurang-kurangnya mengurangkan sedikit penularan COVID-19 itu, dan apa kepentingannya untuk kita mengasingkan pesakitnya asymptomatic dan juga bergejala ringan ini jika mereka yang kritikal? Okey, jadi sejauh mana tahap kaitan penularan jangkitan virus COVID-19 di kalangan individu tidak bergejala dengan pengesanan mereka yang dikatakan pra-gejala sebelum mendapat simptom ini masih belum jelas lagi. Jadi risiko penularan dianggap paling besar bila pesakit mengalami simptomatik, mengalami simptom, kerana penumpahan ataupun jangkitan virus menular adalah paling besar pada saat timbulnya gejala. Jadi kategori mereka yang di MIPS dan juga di hospital haruslah dilakukan dengan betul, kerana kita haruslah mengetahui tahap simptom mereka serta kategori mereka sebelum mereka menjadi penyakit akut ataupun mengikut severity mereka. So jadi kes-kes yang awal masih akan dipantau, dan mereka yang dikatakan stabil bolehlah diasingkan ataupun ditempatkan di satu kawasan ataupun di MIPS, di mana mereka ini akan dipantau dari semasa ke semasa, dari hari ke hari, untuk mendapat tahu ataupun mengetahui simptom atau komplikasi yang boleh berlaku, kerana penyakit ini seperti mana yang kita tahu tempoh inkubasinya 14 hari. Jadi dalam masa 14 hari itu, seseorang yang tidak bergejala boleh berevolusi atau boleh bertukar menjadi seseorang yang bergejala, dan seterusnya boleh berpotensi juga mendapat komplikasi. Jadi kes-kes yang tertentu sahaja di mana mereka dikategorikan sebagai kategori low risk ataupun risiko rendah kepada risiko tinggi berdasarkan penyakit kronik mereka dan juga usia mereka yang tersendiri. Jadi bagi pesakit yang berisiko tinggi dan juga mereka yang berusia, kebiasaannya kita pantau dengan lebih teliti dan lebih jitulah. Okay. Doktor, adakah untuk rawatan antiviral boleh dimulakan atau disegerakan kepada mereka yang tidak mempunyai simptom ataupun asymptomatic ini, dan bagaimana rawatan yang diberikan khusus untuk mereka yang dikesan positif tetapi pada awalnya tidak menunjukkan gejala? Okey, buat masa sekarang ini mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia yang terkini, rawatan antiviral dimulakan bagi mereka yang bergejala, iaitu kategori 2. Di dalam penyakit COVID-19 ini terdapat 5 kategori, di mana kategori pertama adalah mereka yang positif tetapi tidak mempunyai sebarang gejala. Mereka ini dikesan melalui saringan kontak rapat di komuniti, oleh sebab ada kontak rapat dengan pesakit positif ataupun mereka yang pulang daripada luar negara. Jadi kategori 2 dan ke atas adalah mereka yang bersimptom atau bergejala dan mengikut severity mereka yang tersendiri. Jadi kategori 2 adalah mereka yang bergejala tetapi tidak memerlukan oksigen dan X-ray mereka tidak menunjukkan sebarang perubahan. Kategori 3 pula adalah mereka yang mempunyai keperluan untuk oksigen. Jadi kebanyakan pesakit-pesakit yang di MIS sedang adalah terdiri daripada mereka yang tidak bergejala dan juga mereka yang bergejala tetapi stabil. Sekiranya pada sesuatu masa mereka didapati tidak stabil ataupun memerlukan pemantauan yang lebih teliti, mereka akan dipindahkan ke hospital untuk rawatan dengan lebih segera. Jadi untuk persoalan tadi sama ada rawatan boleh dimulakan, buat sementara waktu ni kita hanya memberikan kepada mereka yang bergejala terlebih dahulu. Okey, baik. Memang pengesanan itu diberikan untuk mereka yang bergejala, tapi untuk mereka yang asymptomatic ni lebih cenderung ke arah mereka yang muda seperti yang dikatakan oleh doktor tadi. Bagaimana untuk pengesanan mereka pula yang contohnya berada di tempat awam tapi tidak menunjukkan gejala? Apa langkah yang diambil oleh pihak doktor sendiri untuk memastikan mereka ini mendapat ujian saringan tersebut?
Okey, soalan yang melibatkan saringan di kalangan komuniti ni di tempat awam lebih tepat untuk dijawab oleh pakar kesihatan awam secara menyeluruh lah. Disebabkan saya sebagai pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit yang mengendalikan kes-kes di hospital, maka saringan kami lakukan mengikut garis panduan pengendalian KKM menerusi definisi PUI yang disebutkan sebentar tadilah, iaitu di mana individu bergejala dan berisiko datang daripada luar negara ataupun mereka yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19 itu sendiri. Okey, baik. Jadi saya tak pernah jawab soalan. Baik, terima kasih doktor untuk penjelasan cukup konklusif daripada doktor. Kita ucapkan juga selamat maju jaya dan juga stay safe juga untuk doktor dan juga petugas-petugas barisan hadapan, khususnya petugas di Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia Dr. Alif Adlan Muhammad Thabit, pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih sekali lagi doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey.